أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan salat maghrib berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita sekali lagi bertemu di dalam pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana malam ni insyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-39 yang bertajuk menjual agama kerana dunia. Menjual agama kerana dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى أبي تغترون أم علي تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang diperbuat daripada kulit kambing, berpura-pura zuhud daripada dunia untuk mendapat perhatian orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, yakni mempunyai tujuan-tujuan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan kamu sendiri, sehingga orang alim yakni cendekiawan pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Hadis riwayat Tirmizi. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis malam ni antara hadis yang cukup paling risau tuan-tuan bila saya baca. Yang ni paling risau sungguh. Mana-mana tempat, ada dua tempat yang saya dah habis khatam kitab ni, yang paling menggetarkan saya bila nak baca, yang ni lah hadisnya. Pasal takut-takut bila cakap ni kita sendiri tergolong dalam golongan yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Risau tuan-tuan, risau sungguh. Mudah-mudahan Allah lindungi saya dan juga kita semua daripada golongan yang menjual agama. Dan kita kena ingat bahawa jual agama ni bukan sahaja ulama. Jual agama ini bukan sahaja ustaz yang main mengajak. Bahkan yang nama Islam pun ramai daripada kalangan orang Islam yang jual agamanya sendiri untuk kepentingan duniawi. Baik, hadis malam ni diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sedia maklum, satu orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Inilah orangnya. Nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Saya suka ulang banyak kali, biar kita kenal sahabat Nabi yang agung ni tuan-tuan. Jadi pernah bersabda Nabi SAW satu ketika, yakhruju fi akhir zaman. Ni tanda akhir zaman ataupun ni hadis akhir zaman, yang mana Nabi sebut bahawa akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Tidak akan berlakunya kiamat, kata Nabi, selagi mana kamu tak jumpa satu orang manusia, satu orang lelaki, satu orang perempuan yang mana hidup dia tuan-tuan hanya saja semata-mata nak dapat keuntungan dunia dengan menjual agamanya. Nak dapat habuan dunia, maka agama digadaikan. Inilah manusia di akhir zaman, yang mana orang inilah orang yang sangat terkutuk lagi hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jual barang, banyak barang boleh jual, tapi sehingga sampai satu tahap dah tak torah nak jual apa, maka dia jual agama dia. Ataupun bahasa kasar kita sebut, minta maaf, melacurkan agamanya. Itu kira bahasa paling kasar tuan-tuan. Yang mana agama ini sepatutnya diberi dijaga dengan rapi dan diperluaskan supaya orang boleh terima dakwah, tetapi dengan dakwah yang dia sampaikan semata-mata dia nak mendapat habuan duniawi. Kemudian mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang diperbuat daripada kulit kambing. Maksud kata dia pakai dengan pakaian supaya pakaian tu orang boleh terasa, orang boleh tengok dia ni memang bagus, dia ni nampak zuhud, tak mau dunia. Takkanlah bila kita sedekah dekat dia salah, dia nak bagi tarik perhatian orang, nak kata dia ni tak mau dunia. Tapi bila dia dapat dunia, dia punya seronok pasal helah dia berjaya. Bahkan kata Nabi, orang macam ni hati dia tu adalah hati seperti mana hati serigala. Dan perkataan mereka itu lebih manis daripada gula. Bila cakap ni Allah, orang terima. Bila cakap ni Allah, orang mudah terasa. Tetapi hati dia memiliki satu keburukan, yang mana dia bukanlah datang kerana semata-mata kerana Allah, tetapi kerana hendakkan habuan duniawi. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelebutanku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan kamu sendiri, sehingga orang yang alim pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Maka kata Allah Ta'ala, kalaulah ada golongan yang sedemikian di dunia kita ini, maka Allah Ta'ala bersumpah akan menurunkan satu fitnah, satu ujian, satu musibah, satu bala yang cukup besar yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka. Dan orang alim yang ada pada ketika itu, bahkan ulama yang ada pada ketika itu, menjadi bingung dek kerana apa yang pernah Allah Ta'ala turunkan. Tuan-tuan, hadis pada malam ni riwayat daripada Imam Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan. Jadi kalau kita baca hadis ini pun dah mudah faham. Tak perlu nak hurai panjang lebar pun kita dah tahu dah tentang hadis ini, kerana hadis ini cukup masyhur di kalangan kita. Baik, kita tengok keterangan sikit tuan-tuan. Golongan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Mereka rela menjual agama untuk mendapat keuntungan dunia. Dan apabila kepentingan mereka bertentangan dengan hukum syarak, maka mereka berani merubah hukum Allah dan menyembunyikan kebenaran. Siapa golongan yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini? Maka kata keterangan oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam,
maka dia meletakkan bahawa orang ini adalah orang yang menjadikan agama sebagai alat mendapat keuntungan dunia. Banyaklah tuan-tuan contoh. Kalau kita nak ambil banyak contoh, skamer tentang nak pergi haji dan umrah, kan. Allahu Akbar. Dah sampai ke airport dah tu cerita tu. Pakai elok dah, pakai dengan memang dah niat, makcik-makcik dah niat dah nak pergi Mekah, seronok tak terkira. Dialah adalah offer murah, kan. Siapa tak mau nak tunggu tabung haji? Mau tahu lah, 2100, 2114, kira-kira umur time tu 130. Jadi pikir-pikir pimai dah ada offer ni, mungkin rezeki daripada Allah. Bayarlah tuan-tuan dengan harga yang cukup murah. Kadang-kadang dia tak murah, tapi dia kata ada satu orang kaya nak support lagi separuh. Makcik bayar separuh ya. Tu pun ada tuan-tuan. Maka bayarlah, bak keluar habis, jual gadai habis apa yang ada, semata-mata nak melakukan ibadat kepada Allah. Dan yang cakap dan juga yang promote tu, kita tengok pun yakin dia tak? Pasal pakai kepiah, pakai baju elok, pakai segak, pandai cakap Arab sikit, ananta-ananta, jadi percayalah. Maka takkanlah ustaz nak bohong. Maka duk parti boleh percaya ni. Maka bila dah bayar deposit, bayar penuh, hari kejadian sampai ke KLIA hilang. Syarikat tu pun tak ada dah. Allahu Akbar. Ini realiti yang berlaku tuan-tuan. Mengaut keuntungan agama. Tengok ibadah haji, ibadah umrah, boleh buat keuntungan, boleh buat penipuan, maka ambil kaut. Dan mereka ini golongan yang menjual agama. Berlaku ataupun tidak zaman kita? Berlaku dah tuan-tuan, no? Berlaku dah sampai report polis dan sebagainya. Inilah kerisauan tuan-tuan, sungguh kerisauan. Dan tak cukup dengan itu, maka mereka ini juga mampu dan juga ada kepentingan untuk mengubah hukum syarak bila mana mereka memperolehi jawatan. Belajar tinggi-tinggi, mengaji pandai-pandai, reti Quran, reti hukum, reti usul fiqh, reti serba-serbi, maka dia nak dilantik menjadi mufti. Bila dia dilantik jadi mufti, maka mufti ketika itu dia bertindak sebagai orang yang mana menetapkan hukum. Maka dek kerana tekanan ni, tak cerita kat mana-mana tuan-tuan, ni contoh yang saya bagi. Tuan-tuan duk fikir mufti mana, tak ada. Ini contoh kita nak bagi dengan jawatan yang kita ada. Bila mana dia jadi mufti, maka tekanan oleh kerajaan contohnya, maka kerajaan nak A tetapi bertentangan dengan Islam. Islam kata tak boleh A. Marah sungguh tu. Tak boleh A, maka mesti kena patuh pada ajaran Islam. Tetapi negara ataupun pemerintah ketika itu nak juga, kalau hang tak buat bagi jadi ataupun tak tetapkan hukum ni jadi harus, maka kami lucut jawatan kamu sebagai mufti. Contoh, maka dek kerana dia duduk fikir lagi jawatan aku ni habis, habis aku nak makan apa, nak kerja apa, maka dia pun ubah ketetapan daripada yang haram menjadi yang halal. Maka ini juga akan berlaku yang disebut sebagai ulama su. Tuan-tuan, di akhir zaman Nabi pernah sebut bahawa akan lahirnya ulama-ulama su. Sebab itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman kita yang main mengaji ni, kadang-kadang kita pun pening nak pilih yang mana satu ulama su, yang mana satu ulama rabbaniyun, yang mana satu ulama yang jahat, yang mana satu ulama yang baik, yang mana satu ulama yang ada hatinya seperti mana hati serigala, dengan ulama yang hatinya benar-benar nak bawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni fitnah tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya benda yang paling aku takut daripada benda yang aku takut, alaikum al-alimu munafiq, iaitu yang terjadi ke atas kamu semua adalah daripada orang alim tapi dia ni munafik. Dia alim. Ni Sayyidina Umar sebut, dia ni bukan orang biasa, bukan orang calang, orang alim. Dia mengaji sungguh-sungguh, pandai, cerdik, tetapi diri dia, jiwa dia, hati dia memiliki hati munafik. Maka para sahabat tanya, ataupun daripada rakyat dia tanya, wahai Umar, wahai khulafa, wahai khalifah, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang alim tapi munafik? Pelik. Dia alim, takkan tak erti agama. Dia alim, takkan tak tahu hukum hakam. Dia alim, takkan boleh lawan Allah. Maka orang pelik.
ditanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana kaifa yakunu al-alimu munafiqan, bagaimana boleh satu orang yang alim jadi munafik? Maka apa jawab Sayyidina Umar? Maka dia ni alimul lisan, dia ni orang yang alim pada lisan, cakap Quran lancang, hafal Quran, syarah reti, apa semua reti. Cerita tentang hadis, tahu hadis ni sekian, maka tahu tentang hukum, boleh keluarkan hukum, reti keluarkan hukum, usul fiqh, cerdik. Tetapi kata Sayyidina Umar, munafiqul qalbi, tetapi hatinya hati orang munafik. Maksud hati orang munafik ni apa dia? Dia ajak, dia didik, dia buat kerja tu bukan kerana Allah, tetapi dia buat dengan cara semata-mata nak mendapatkan habuan duniawi. Dia buat bukan ikhlas kerana Allah, dia buat kerana nakkan habuan duniawi. Dia buat bukan nak menegakkan Islam, tetapi dalam masa yang sama dia tak kisah Islam tu jatuh ke, Islam tu rebah, asalkan aku dapat duniawi. Wa na'udzubillahi min zalik. Bahaya tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan okey tak ni tuan-tuan? Saya tengok tuan-tuan ni macam resah, macam relax tuan-tuan. Saya pun resah duk fikir siapa jadi Perdana Menteri ni. Bukan tuan-tuannya, saya pun duk fikir, kebir-kebir fikir sampai hari ni masih lagi belum dapat. Subhanallah tuan-tuan, itulah betul lah orang duk kata dah. Sebelum ni pemimpin yang memikirkan tentang rakyat. 2 hari ni rakyat yang memikirkan tentang pemimpin. Tak tahu siapa yang dilantik, doa-doa lah tuan-tuan. Kita tak boleh nak buat keputusan, melainkan keputusan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah ditetapkan siapa pun tuan-tuan. Subhanallah. Jadi menarik jugalah politik kali ini, yang mana kita pun jadi tertanya-tanya sehingga tangguh 2 hari dah. Besoklah keputusan daripada kingmaker kita. Duk bergaduh-bergaduh sana sini, lah kali kita juga kawan sama-sama tuan-tuan. Macam itulah ahli politik. Dan mungkin moral of the story kita boleh buat cerita, kalau kita benci seseorang, jangan benci sungguh-sungguh, kerana tak mustahil satu hari nanti dia boleh jadi kawan kita. Sebab itulah kita ni sebenarnya dalam kehidupan dunia ni Allah dah atur dah tuan-tuan. Kawanlah dengan semua orang dan jagalah hubungan silaturahim. Jangan sampai kita putus hubungan tuan-tuan. Politik-politik juga jangan sampai kita tak bertegur sapa. Kadang-kadang fanatik ni payah, gulu ni payah. Kadang-kadang mereka ni meletakkan kepentingan politik ni lebih daripada ikatan persaudaraan. Tapi alhamdulillah, tak tahulah tempat saya ni kira nampak alhamdulillah lah tuan-tuan. Sepanjang duk pacak bendera ni, tuan-tuan jangan tanyalah saya pacak bendera apa. Tapi pacak lah juga. Sajalah seronok-seronok tuan-tuan, seronok. Dalam duk pacak bendera dia sebelah sebelah bendera nak kata musuh pun tak apa nak kena. Maksud sebelah bendera yang lain, maka duk tengah-tengah pacak ni kita sembang rancak daripada tak kenal jadi kenal tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang politik ni boleh mengeratkan juga hubungan kita sesama manusia. Walhal tak kenal pun, tak pernah jumpa pun. Tapi bila mana adanya politik ni, kita boleh bertegur sapa, mengenal antara satu sama lain. Habis dah kita pacak, boleh tolong pula pacak bendera musuh ataupun bendera yang lain tuan-tuan. Subhanallah. Itu yang cantik. Kadang-kadang kita kena fikir sampai ke tahap tu, jangan sampai fanatik, sampai kita membenci dan sebagainya. Boleh tuan-tuan, tak apalah, sama-samalah kita doakan besok mudah-mudahan adalah keputusan yang terbaik insya-Allah. Siapa pun yang dilantik, maka itu qada dan qadar Allah Ta'ala. Nah tuan-tuan, siapa pun dilantik, qada dan qadar Allah Ta'ala. Tugas kita keluar mengundi ya. Habis mengundi, habis takat tu ya raja kita. Dan kita kena ingat bahawa undian ni adalah perkara ijtihadi, perkara ijtihad. Jangan duk kata A ya betul, B betul, C betul. Masing-masing ada ijtihad masing-masing. Yang kita kata A, ijtihad kita yang ni lah parti paling terbaik. Kawan ni kawan kita, dia kata parti B lah ijtihad dia paling terbaik. Dan bila kita tanya C, dia kata ijtihad dia parti C lah yang paling terbaik. Jadi masing-masing perkara ijtihad, dan masing-masing akan bertemu dengan Allah dan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata kita ni dah rasa selamat dah tuan-tuan. Tu pun Allah tanya nanti, betul ke hang rasa selamat dengan pilihan yang Allah Taala akan tanya. Allah tanya tak tuan-tuan kita nanti? Rasa Allah tanya tak? Setiap gerak-geri kita Allah Ta'ala akan tanya. Sama macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang pernah tanya Sayyidina Umar ketika mana dia menjadi khalifah.
Dia tanya kepada khalifah, wahai khalifah, agak-agak kamu siapa yang kamu akan pilih setelah mana kamu menjadi khalifah? Ketika mana kalau kamu, Allah tanya di padang mahsyar, maaf, wahai khalifah, ketika mana kamu dibangkitkan di padang mahsyar kelak, siapa yang agak-agaknya kamu akan pilih menjadi khalifah selepas kamu? Kalau Allah tanya, siapa agak-agak yang kamu nak jawab? Orang tanya dia, tuan-tuan. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalaulah satu ketika nanti di padang mahsyar kelak, Allah soal aku, siapa yang paling layak untuk menggantikan aku selepas aku, maka percayalah aku akan pilih dua orang yang paling terbaik yang aku akan pilih. Maka itu satu bentuk yang boleh kita sebut bahawa Sayyidina Umar sendiri pun memikirkan bahawa apa yang dia buat di dunia dalam pilihan dia untuk generasi yang akan datang, yang pemimpin yang akan datang, maka akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Maka dua calon Sayyidina Umar ketika itu, iaitulah Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga seorang lagi Muaz bin Jabal. Dua orang, tuan-tuan, dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi ketetapan Allah, maka khalifah yang ketiga bukan kedua-duanya, tetapi ketetapan Allah adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nampak? Dalam kita rasa kita dah terbaik, memang mereka tu terbaik, tetapi perancangan Allah itulah yang paling terbaik. Kadang-kadang kita nak parti kita yang jadi Perdana Menteri contoh, tapi hakikatnya Allah Ta'ala letakkan yang lagi baik daripada parti kita yang dah baik. Itu semua perancangan Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala menang-menang dapatlah cuti sehari. Yang tu yang diharapkan, tuan-tuan. Duk menagih cuti ni, bila dah dapat cuti kan, tuan-tuan duk tunggu ni. Isnin tak dapat cuti, Selasa tak dapat cuti, besok lah kali minta AL terus. Senang, lapang dada, ambil cuti sendiri, tuan-tuan. Pasal hujung tahun dah, nak kena perhabis juga cuti. Kalau tidak, tak boleh nak carry forward. Jadi kita ambil cuti sendirilah, tuan-tuan. Jangan berharap sangat. Jadi itulah kita sebagai orang Islam, doakan yang terbaik, tuan-tuan. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Cukuplah tu. Kita nak berpolitik, kawan balik sesama kita. Mudah-mudahan ikatan ukhuwah kita berterusan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi serta bab tentang menjual agama ini juga terjadi juga kepada ahli politik. Nak kena sebut juga, tuan-tuan, nak kena sebut juga. Kita tak nyatakan siapa dan kita tak nyatakan parti mana, tapi tidak mustahil perkara ini boleh berlaku. Yang mana bila dia nak mengaut undi ataupun nak mengaut sokongan, maka dia menggunakan wasilah agama semata-mata kerana nak dapatkan jawatan. Maka ini juga satu perkara yang cukup bahaya, yang boleh disabitkan seperti mana hadis Nabi SAW. Tetapi seandainya niat dia nak kaut sokongan, dan bila mana dia dilantik, maka dia nak buat apatah jawatan yang dia ada itu, dia nak menegakkan hukum hakam Allah Ta'ala, maka itu niat dia dengan Allah dan dia baik pada ketika itu. Tetapi kalau niat dia selain daripada itu, maksud kata dia jual agama, dalam kempen dia sebut tentang agama, tetapi bila mana Allah pilih dia, maka dia sebenarnya bukan ada hati yang nak menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang sama persis seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, iaitu hati dia hati serigala, yang hanya saja nak jawatan, nak gaji puluhan ribu, nak keuntungan, nak ambil macam-macam. Maka mai pilihan raya, dia umum lagi, aku nak buat sekian-sekian untuk agama Allah, tapi bila menang tak laksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun harus berhati-hati, tuan-tuan, bila mana kita menjadi ahli politik dan sebagainya. Ini semua umum, tuan-tuan. Kita harus berwaspada. Tetapi bila mana kita berada pada landasan, bila mana Allah Ta'ala bagi dan benar kita buat, maka itu satu tanggungjawab yang cukup Allah puji bila dia melakukan amanah yang Allah Ta'ala berikan untuk menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mereka juga ahli mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati. Tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul daripada kelicikan mereka memutarbelikkan fakta. Mereka cuba menipu orang lain, padahal mereka sebenarnya hanya menipu diri mereka sendiri.
Jadi sebagaimana kata Nabi, lidah mereka ini lidah seperti mana lidah manisnya lidah mereka ini lebih manis daripada gula. Bila cakap ni tuan-tuan cayak orang, bila cakap ni manis tuan-tuan, orang mula terpengaruh, orang mudah terpengaruh. Pasal lidahnya lidah yang Allah Ta'ala bagi kelebihan yang boleh tarik perhatian orang, tuan-tuan. Sebab itulah zaman Arab Quraisy, zaman jahiliah dahulu, tuan-tuan, salah satu mengapa Al-Quran ini digunakan dengan bahasa yang indah. Pasal apa? Al-Quran yang kita baca ni tuan-tuan, bagaimana Al-Quran ini disusun ayat-ayat yang begitu indah. Kerana apa? Kerana zaman itu, zaman Arab Quraisy, mereka ini cukup suka dengan bahasa-bahasa yang indah. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang Mekah ketika itu cukup bangga bila ada orang boleh buat satu syair yang mana syair itu syair yang boleh memikat hati. Bila syair itu syair yang terbaik, maka mereka letakkan di dinding Kaabah. Tahun tu dipertandingkan mana syair yang paling terbaik, maka diletakkan di dinding Kaabah. Bila baca terasa dalam hati ni. Ni zaman Arab jahiliah dahulu tuan-tuan, terasa dalam hati. Sehingga nak katakan kekuatan syair bila ditulis mampu membenci seseorang sampai tahap tu. Zaman kita ni kira TikTok kan tuan-tuan kan? Dah buat kajian dah, TikTok ya boleh memenangkan mana-mana parti tuan-tuan. TikTok tu boleh membenam satu pemimpin yang hebat. Contoh nak cerita tuan-tuan yang marah. Dengan TikTok tu juga boleh menaikkan satu pemimpin yang tak terkenal pun boleh jadi menang. Tu zaman nu, zaman lah ni. Tapi zaman Quraisy dengan syair boleh jatuhkan orang, dengan syair boleh naikkan orang. Dengan syair boleh mengaut segala serba-serbi keuntungan, pasal dialah orang yang hebat dalam syair. Jadi nak kata syair ni zaman cukup agung ketika itu. Bahasa yang puitis orang suka. Maka bila Al-Quran turun, sebab itu tuan-tuan, Al-Walid bin Mughirah, satu orang sastrawan Arab yang hebat dalam selok belok tentang bahasa, maka bila diperintahkan Al-Walid pergi jumpa Rasulullah, maka dia dengar Nabi baca Quran, apa berlaku, maka dia tergamam, tak terkata apa. Dia kata dia ni lah bahasa subhanallah, hebat, sedap dan sebagainya. Balik cerita kat kaum dia, dia kata apa? Dia kata apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi bukan datang daripada Muhammad, tetapi datang daripada Tuhannya Muhammad. Maka kata Abu Jahal, Abu Lahab, pergi dah, dia ni kena sihir, dia ni dah terkena buatan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia kata dia ni dah kena sihir dah, pasal terpengaruh dengan bacaan suci. Tapi hakikatnya sebenarnya tak, kerana Nabi baca tu Al-Quran bahasa yang indah. Jadi bila bahasa yang indah, orang boleh terpengaruh, orang suka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, termasuklah saya sebut diri saya sendiri dan juga kepada semua penceramah yang ada, kerana berkaitan dengan menjual agama kerana dunia ni tuan-tuan, dia boleh terjadi bila kita tidak ada keikhlasan dalam kita nak menegakkan dakwah ataupun nak menjalankan hukum dakwah atau menjalankan hukum Allah dalam kerja-kerja berdakwah ni tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan tak rasa saya kongsi ya tuan-tuan lah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tak terasa bila kita menjadi pendakwah dan mendapat sagu hati. Ni kita kongsi ya tuan-tuan mendapat sagu hati, nak dapat keikhlasan pada awal-awal tu hanya saja Allah Ta'ala saja yang tahu tuan-tuan. Awal-awal dulu ngajak tahun 2015, 2016, pada awal-awal lah. Dan tu baru habis belajar merokok, maka adalah beberapa masjid dan surau panggil. Tentu kita juga kerja kilang tuan-tuan. 900 basic tentulah zaman tu. Tuan-tuan, dapat daripada sagu hati lah kita sebut, ataupun upah mengajak, maka seronok tuan-tuan, seronok. Ni cerita kongsi zaman dulu. Seronok. Mai sampai satu tahap kadang-kadang hati ni, aku ni mengajak ni semata-mata kerana habuan ke, ataupun memang aku ni nak nak bagi orang kenal Allah dan juga Rasul. Dia mai sampai tahap tu. Lah kali apa saya buat? Saya doa kepada Allah, ya Allah murahkan rezeki aku. Murahkan rezeki aku supaya aku tidak tertakluk kepada sumber yang daripada apa yang aku mengajak. Kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi supaya tak tertekan dengan rezeki. Biarlah kita dapat gaji yang mampu kita tanggung kehidupan kita seharian dan sebagainya. Dan Alhamdulillah tuan-tuan,
dapatlah satu rezeki yang mana Allah Ta'ala bagi kita cukup. Nak kata lebih tak banyak, nak kata lebih tak, tapi cukup tuan-tuan. Daripada hasil cukup tu, bila mana kita mai ke, kita tak mai ke kuliah, maka tak ada tekanan pada diri kita, sebab kita tak tertekan dengan perkara tersebut. Tu nak kata maintain. Nak dapat susahnya keikhlasan. Takut-takut kita ajak semata-mata kita nak habuan duniawi. Yang tu yang takut tuan-tuan. Nak bicara topik ni takut sungguh tuan-tuan. Hati ni berubah. Hati ni boleh berubah. Dengan syaitannya dia main bisik kadang-kadang. Sampai tahap kita kadang-kadang duk terasa mampu pilah, jangan duk dengar sangat syaitan bisikan hati tuan-tuan. Dia mai kadang-kadang ni nak cerita tuan-tuan, bila bagi lambat sajalah kongsi. Bila kadang-kadang sampai bagi lambat, syaitan ni bisik, "Oi, hang tak pergi tanya ke, tak dapat lagi tu?" Dia mai bisikan macam tu kadang-kadang. Kita pun astagfirullahalazim. Sebab itulah Tok Guru Siddiq Nur pernah pesan kepada anak murid dia tuan-tuan, mana-mana anak murid dia yang pergi mengajak kat masjid-masjid ataupun surau, kalau pergi mengajak, maka duk tengah bawa kereta ni, tiba-tiba terdetik dalam hati, agak-agak malam ni dapat berapa. Kalau agak-agak malam ni dapat berapa, terdetik perkara tu, kata Tok Guru, hampa patah balik rumah, jangan duk pi, hampa semayang taubat 2 rakaat. Tu dia sampai tahap tu. Pasal nak jaga sungguh hati, nak jaga sungguh bila kita mengajak ni, nakkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, memang agak mencabar dalam bab ni tuan-tuan, subhanallah. Ni terah kalau RM150, RM100, RM150 pun cabaran dia macam tu. Tuan-tuan cuba bayangkan RM5,000. Tak maulah kata kat mana-mana kan tuan-tuan, tapi cuba tuan-tuan bayang RM5,000. Tuan-tuan kerja 1 bulan baru dapat RM5,000, mengajak 1 jam dapat RM5,000. Tuan-tuan tak rasa tercabar? Tercabar hati tuan-tuan, subhanallah. Bagaimana nak membentuk hati yang baik tu, Masya Allah. Nak jaga dengan ujian tu, Masya Allah, tabarakallah alaih. Hebat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita dah biasa dah. Kita tengok kami ni di Zakat Pulau Pinang, kita panggil asatizah. Banyak asatizah tuan-tuan, selebriti-selebriti. Daripada tu tuan-tuan, bila kita tengok, banyak kita puji lah. Walaupun selebriti, ada sebahagian besar daripada mereka yang tidak meletakkan harga. Tuan-tuan, kita bukan nak kata semua orang tak harga, tidak. Dalam kami duk jemput dalam Zakat Pulau Pinang ni, banyak selebriti yang memang dia ni memang kita sebut sebagai orang yang alim, orang yang sungguh ada agamawan. Maka bila kita deal dengan mereka ini, mereka tidak meletakkan harga, tak letak harga. Bila kita deal, kita tanya berapa, mereka tak sebut berapa. Dia kata letaklah berapa pun zakat nak letak. Nanti kami tengoklah, kalau kami rasa berbaloi dengan perjalanan kami daripada KL kan, sampai ke Pulau Pinang, kita terima. Lepas tu kita tak satu harga, maka terus mereka terima dan setuju dengan harga tersebut. Dan kita sebagai pengajar, kita letaklah satu harga yang berpatutan, yang rasional, dengan nama dia. Bila kita buat pelaburan ke atas dia, boleh orang bayar zakat disebabkan dia punya pengaruh, maka kita kena fikir semua tu. Maka bila kita letak, dia terima seadanya dengan jumlah tersebut. Subhanallah. Ni antara apa kita sebut sebagai ustaz-ustaz yang masih lagi saya respect, tuan-tuan, subhanallah. Tapi tak kata juga ada sampai tahap bila kita tanya, terus letak RM5,000, terus letak RM5,000, RM4,000, RM4,500. Ada tuan-tuan. Bila jadi macam tu, kami bincang dalam mesyuarat, tak payah duk ambil orang macam ni. Tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, kami bincang dalam mesyuarat, orang macam ni awal-awal dah letak duit, maka jangan ambil, walaupun dia ni orang yang popular dan sebagainya. Sebab saya ada prinsip, dalam bab tu saya ada prinsip sikit tuan-tuan. Kita tak mau letakkan harga pada asatiz. Biar kita sebagai orang yang mengajar, kita jangan letakkan harga-harga tuan-tuan. Tapi bila orang bagi, kita dibenarkan, hukum hanya harus untuk kita mengambilnya, tak ada masalah. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat besar tuan-tuan, ujiannya bagi para asatizah. Saya sebut kepada tuan-tuan. Baik. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam, sehingga orang alim yang banyak pengalaman pun akan kehabisan akal dan buah fikirannya. Mereka menghadapi masalah-masalah yang meruncing dan akan menemui jalan buntu dalam masalah-masalah yang dihadapi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita nak faham lebih detail berkenaan dengan hadis Nabi ini, berkenaan dengan manusia yang berpura-pura jadi zuhud dan sebagainya, dan akhirnya Allah Ta'ala timpakan bala. Saya bawakan satu kisah Bani Israel yang bernama Bal'am bin Bawrah. Tuan-tuan, Bal'am bin Bawrah ini Allah Ta'ala ceritakan dalam
Surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Kisah ni diambil daripada surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Tuan-tuan, Bal'am ni dia keturunan Nabi Allah Lut alaihi salam. Dia keturunan Nabi Allah Lut alaihi salam, dan dia di antara ulama yang agung, ulama yang cerdas, ulama yang baik, ulama yang bagus, ulama yang zuhud, ulama yang dihormati pada ketika itu. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia hidup sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Takdir Allah Ta'ala, satu hari Bal'am dia hidup di Syam, Kanaan, di satu tempat nama Kanaan di bumi Syam. Maka penduduk Kanaan ni tuan-tuan, mereka dapat berita bahawa Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel berjaya membebaskan diri mereka daripada Fir'aun yang mana di Mesir. Maka Nabi Allah Musa dan Bani Israel berjaya lepaskan diri mereka, terbelahnya laut dan sebagainya, sehinggalah Nabi Musa AS dan pengikutnya berhijrah daripada Mesir ke bumi Palestin. Dalam perjalanan itu tuan-tuan, Nabi Allah Musa AS dan juga Bani Israel, mereka menetap di daerah di mana penduduk Kanaan ni duduk. Maka orang Kanaan ni, dia dapat tahu kata Nabi Allah Musa dan Bani Israel ni dah terlepas dah daripada Fir'aun dan sampai ke negeri kita. Maka mereka buat spekulasi, kalaulah Musa mai kat kampung kita, habis kita, pasal mereka akan tawan kita, mereka akan tawan negara kita. Risau. Sangkaan buruk lah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lepas duk takut Nabi Musa mai, dialah jadi pemimpin, dia tawan habis kita semua dengan pengikut Bani Israel. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa dia buat? Apa Kanaan buat? Kaum Kanaan buat? Maka mereka pergi cari ulama yang mereka hormati, iaitulah Bal'am. Tuan-tuan, mereka jumpa Bal'am. Pasal Bal'am ni terkenal dengan satu perkara, iaitulah dia ini Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang sangat luas. Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu yang luas sehingga dia ni mengetahui Asma'ul A'zam, iaitulah nama Allah yang paling agung. Dengan nama Allah yang paling agung itu tuan-tuan, bila dia baca dan dia amal, maka doa dia tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Dia tahu rahsia tu. Dia tahu satu rahsia, bila dengan nama Allah yang agung ni, doa akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala terus. Dan setiap kali dia doa, memang Allah Ta'ala makbul tuan-tuan. Doa yang ulama ni, wali ni, Bal'am namanya. Maka bila dia doa Allah makbul, takkanlah orang tak pergi cari. Orang pergi cari dia, Bal'am ni. Tapi dalam perbahasan ni tuan-tuan, Ahli Sunnah wal Jamaah bahas apa yang dimaksudkan dengan apakah nama Allah yang agung, apa dia Asma'ul Azam. Maka dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka meletakkan Asma'ul Azam itu adalah dengan nama Alif Lam Lam Ha, Allah. Perkataan tu, Allah itulah Asma'ul Azam, Allah. Ada juga pandangan mengatakan Al-Hayyu, ada yang mengatakan Al-Qayyum. Tiga pandangan tuan-tuan. Tapi pandangan yang paling ramai adalah meletakkan Allah itulah Asma'ul Azam. Ada yang kata Al-Hayyu, ada yang kata Al-Qayyum. Baik tuan-tuan, kemudian pakat duk pergi carilah Bal'am, minta kepada Bal'am satu perkara. Sampai ke depan Bal'am, wahai Bal'am, kami nak minta satu benda. Hang tolong doa pada Allah supaya hancurkan Musa AS dan juga Bani Israel. Maka Bal'am dengar-dengar tuan-tuan, gila ke apa? Contohlah bahasa macam tu lah. Maksud kata dia tak perhati, dia marah. Dia kata gila ke apa? Nak doa kepada satu Nabi, satu Rasul yang diutuskan oleh Allah, satu Nabi yang banyak ujian yang Allah Ta'ala timpakan, yang disebut sebagai Ulul Azmi. Takkan aku nak doa kehancuran kepada Rasul kekasih Allah? Ni perbuatan yang gila, perbuatan yang menyebabkan aku marah ke hamba. Maka Bal'am and again tuan-tuan, pemerintah, dia kata tak apa wahai Bal'am, kalaulah hang nak harta berapa, kami bagi. Oi, offer tuan-tuan. Dia ingat offer tu zaman kita ya. Zaman Nabi Allah Musa pun dah ada dah.
Hang nak berapa kami bagi. Janji yang sokong kami. Contoh. Contoh tak ada kena-mengena yang hidup ataupun mati tuan-tuan. Berapa hang nak kami bagi. Hang nak rumah kami bagi. Hang nak kereta kami bagi. Tak ada, zaman tu tak ada kereta, kita kata unta lah. Kenderaan, hang nak kenderaan kami bagi. Nak kenderaan paling mewah pun kami boleh bagi. Maka Bal'am ni seorang yang berprinsip. Dia kata tidak, aku tidak akan sekali-kali mengambil habuan dunia tadi. Kerana yang aku nak doa ni bukan calang-calang orang, kerana dia daripada pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik rumah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Bal'am cerita kat bini dia. Cerita kat bini, kata tadi sekian-sekian orang minta aku doa supaya hancurkan Musa. Kemudian aku tak mau, mereka offer aku dengan harta melimpah ruah. Gila-gila punya, berapa yang aku nak, semua mereka boleh bagi. Maka bini dia kata apa? Bang, sayang nak abang pergi ambil juga duit tu. Yang kata bini ni. Bini pun sakan. Dia kata nak juga, teringin duit banyak, dia kata. Teringin juga beli handbag. Contoh, tengok kawan jiran sebelah beli handbag bukan main hebat lagi, teringinlah juga pakai. Bolehlah kira sayang paling hebat sekali pakai. Tengok jiran sebelah pakai barang kemas sampai tengkuk macam tu, kita pun teringin juga pakai, takkan tak boleh. Maka pergi ambil bang, pergi ubah keputusan, doa pada Allah, bukan payah mana pun. Yang kata bini ni, Bal'am kata tak boleh. Kita kekal, saya kekal dengan keputusan bahawa hanya saja Allah Ta'ala saja yang mana aku tak mampu untuk mendoakan kepada Nabi Allah Musa dengan kehancuran. Tuan-tuan, nak kata pengaruh bini ni, bini dia buat apa? Bini dia kata tak apa bang, abang tak mau ikut sayang, mulai hari ni bang masak sendiri. Ni saya reka cerita lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Isteri dia tak mau melayan dia. Masa kata apa, mulai hari ni saya tak mau layan bang. Abang nak masak sendiri. Abang rasa abang nak melepaskan nafsu, abang pilih cari siapa-siapa, pokok ke apa ke. Sayang tak mau, no way, pintu ditutup, tidur luar. Tuan-tuan, terkebir Bal'am bini kot. Lah kali dia kata apa? Tak apalah, demi isteriku yang tercinta, apakan daya. Tu kata pengaruh bini tuan-tuan. Tengok pasal dahsyat pengaruh bini ni. Bal'am satu ulama, satu orang yang hebat, satu orang yang Allah Ta'ala makbulkan doa dia, satu orang yang ada ilmu. Maka bila mana pengaruh bini dia, akhirnya dia terima apa yang di-offer oleh penduduk Kanaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dia pun naik. Dia pun naik atas gunung. Dia naik atas gunung bersama dengan pemimpin-pemimpin Kanaan. Maka tadah tangan doa kepada Allah, minta supaya kehancuran kepada kaum, kepada Nabi Allah Musa dan juga Bani Israel. Maka doa Bal'am yang selama ini Allah tak tolak, maka ketika itu apa yang baik, apa kebaikan yang dia doa kepada Nabi Musa, maka kebaikan itu akan dapat kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Tetapi kalau seandainya dia doakan kehancuran, maka kehancuran itu akan patah balik kepada Bal'am ataupun kepada penduduk Kanaan. Maka dia doa pada Allah kehancuran, tak berlaku, tak lut, doa dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selama ini doa dia tak pernah Allah tolak sama sekali tuan-tuan. Yang kata Bal'am ni, bila doa dia tak pernah Allah tolak, tiba-tiba doa dia ditolak. Mencabar tak mencabar tuan-tuan keimanan dia? Cabarlah. Orang lain pakai duk tengok dia, mana Bal'am, hang kata hebat kan? Yang cucuk ni bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang orang ni dia reda dah, tak apalah, Allah tak doa, Allah tak terima, nak buat macam mana. Yang bawah Bal'am, hang kata hebat kan? Doa dimakbulkan konon. Ni tak makbul-makbul pun, tak ajar pun, buatlah kerja sikit. Tuan-tuan tercabar dia. Jadi bila mana tercabar dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa dia buat? Dia kumpul pemimpin-pemimpin Kanaan. Dia kata lah ni macam ni, kita hantar perempuan cantik-cantik yang ada di Kanaan, kita pergi hantar kepada Bani Israel sekarang. Kerja mereka pi semata-mata buat awal-awal tu tunjuk muka nak berdagang. Tapi hakikatnya strategi Bal'am adalah dia nak menghantar perempuan-perempuan ini semua untuk menggoda Bani Israel tuan-tuan. Dia pergi hantarlah rombongan perempuan cantik-cantik. Bani Israel tinggal Mesir tuan-tuan lama, jauh perjalanan dan sebagainya. Tiba-tiba ada perempuan cantik, dah lama dah tuan-tuan tak jumpa perempuan, tiba-tiba jumpa perempuan.
Seronok Bani Israel tuan-tuan, pakat tergoda seorang dan sebagainya. Maka hampirlah sekali kemuncak kepada godaan, ada satu orang perempuan yang paling cantik daripada yang tercantik. Maka kerja dia, Bal'an kata hang kena pergi cari Musa alaihissalam, hang pergi goda Musa. Tu yang kerja hang. Pasal doa nak termakbul mudah bila mana mereka ni berada pada landasan maksiat. Maka yang perempuan ni tak kenal Nabi Allah Musa. Duk parti seorang-seorang, dia ni bukan kot. Duk tengok lagi, dia ni bukan kot. Duk parti lagi tengok, dia ni bukan kot. Dia tak kenal. Maka lah kali tuan-tuan dia duk rasa yang ni kot, maka dia pun goda. Goda-goda, rupanya yang dia goda itu satu orang pemimpin daripada 12 pemimpin yang dipilih oleh Nabi Allah Musa alaihissalam untuk memimpin kaum-kaum mereka. Jadi dia pemimpin besar. Pemimpin besar. Jadi tergoda tuan-tuan pemimpin besar ni. Maka dia bawa perempuan ni jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia kata kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, adakah kamu halang aku seandainya aku mahukan wanita ini? Maka kata Nabi Allah Musa, ya, aku halang kamu kerana agama kita larang berzina. Maka kata pemimpin ni, kalau macam tu, mulai hari ni aku tak akan lagi patuh dengan perintahmu wahai Musa alaihissalam. Maka dia bawa perempuan ni, dia keluar dan dia bersama dengan wanita tersebut berzina. Jadi bila mana berlakunya perzinaan, ketika itu tuan-tuan Allah Ta'ala timpakan bala. Bala tuan-tuan, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bala yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Allah Musa alaihissalam adalah dengan ta'un, wabak, ta'un yang sangat cepat merebak. Itu satu pandangan. Yang kedua, ada juga mengatakan bahawa Musa dan juga pengikutnya Bani Israel berada dalam kebingungan, bingung dengan fitnah, dengan azab, dengan bala yang Allah Ta'ala timpakan. Duduk dalam fitnah, mereka tak boleh nak keluar selama 40 tahun mengikut satu riwayat. Tak tahu, tak boleh nak keluar. Maksud kata berada dalam fitnah, berada dalam kebingungan. Maka bila Nabi Allah Musa alaihissalam berada dalam kebingungan, maka Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, pasal Allah Ta'ala timpakan perkara ini kepada diri dia dan juga kaum dia. Maka kata Allah, hal ini kerana satu orang daripada kalangan kalian yang telah murka, yang Allah murka kerana melakukan perzinaan. Tahu kata zina, maka orang pemimpin daripada kalangan 12 pergi cari salah satu pemimpin yang berzina tadi, maka disulap punggungnya bagi lelaki sehingga terkeluar ke punggung wanita seperti mana sate tuan-tuan. Diangkat, dicucuk di atas muka bumi, dua-dua sekali, maka diangkat. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah orang yang pernah melakukan zina sehingga mendatangkan kemurkaanmu ya Allah, maka hindarilah kami daripada azabmu, daripada balamu ya Allah. Maka Allah tu angkat bala yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Bani Israel, yang boleh kita sebut sama ada bala dia ta'un Allah angkat, ataupun bala tu kebingungan selama 40 tahun namanya tuan-tuan. Bila Allah angkat, apa terjadi kepada Bal'an? Maka Bal'an hasil daripada apa yang dia buat, lepas start dia doa kepada Allah kehancuran Musa alaihissalam, maka lepas tu doa dia tidak lagi dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan selepas daripada tu hidup dia tuan-tuan, dek kerana strategi jahat dia, nak menjahanamkan Nabi Allah Musa dan juga Bani Israel dengan menghantar wanita-wanita, maka akhirnya hidup dia Allah Ta'ala hina. Allah hinakan hidup dia tuan-tuan. Hampir-hampir dia ni boleh jadi gila, yang mana baju yang dia pakai selama ini, jubah, serban contohlah, pakaian yang ulama, maka dia sendiri buka serba-serbi baju dia, seperti mana dalam kitab menyebut dia buka seperti mana ular menyalin kulitnya tuan-tuan. Maksud kata salin serba-serbi penuhnya, tak mau dah pakai dengan pakaian tersebut, dan akhirnya dia mendapat penyakit penyakit kulit, dan akhirnya lidah dia senantiasa terjelen tuan-tuan. Itu satu bentuk yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang menjual agama. Lidah dia terjelen-jelen seperti mana anjing. Orang nampak dia jalan tepi jalan terjelen-jelen, nampak dia terjelen-jelen seperti mana anjing. Wa na'udzubillahi min zalik. Itu bahaya tuan-tuan. Sebab itulah kaum Nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad, kadang-kadang Nabi kita Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kalau nak timpakan bala ataupun Allah nak timpakan azab, Allah bayar cash di dunia. Kan? Kalau Allah nak bagi dia berubah menjadi kera, kat dunia ni berubahlah jadi kera secara hakiki. Maksud kata perangai dia tu Allah bagi dia jadi khinzir, maka Allah ubah dia jadi khinzir.
Tapi mai dengan umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi minta supaya tidak ditimpakan azab sebagaimana pernah ditimpakan azab umat-umat yang terdahulu. Tu kasihnya Nabi kepada Allah Taala. Tapi boleh tak Allah nak mengubah juga manusia jadi satu bentuk? Boleh. Tuan-tuan, boleh. Walaupun pada hakikatnya doa Nabi tu Allah makbul, tetapi boleh tak boleh juga Allah nak ubah secara hakikat wajah manusia ataupun manusia tu berubah hakikat jadi binatang. Boleh tak boleh? Boleh, tuan-tuan. Dia ada cerita lah, dulu pernah saya cerita dah, boleh mengubah manusia itu menjadi haiwan dan sebagainya. Tetapi dengan kasihnya Allah, insya-Allah kita semua dilindungi daripada perbuatan tersebut. Tapi tuan-tuan jangan percayalah video dulu berubah jadi pari. Tu di antara video-video lama lah kan. Zaman awal-awal telefon bimbit yang kita dapat dulu tu. Inilah kesannya derhaka kepada ibu dan bapa. Berubah jadi pari, tuan-tuan. Oi, pakat kita zaman kecil-kecil dulu tak berani dah nak derhaka mak bapa. Pasal sebab bapa kita pun kata, tu dia. Hang lawan ni mak, berubah jadi pari je. Tak berani dah, tuan-tuan. Terpengaruh dengan video zaman dahulu, tuan-tuan. Subhanallah. Bila main besar lah, rupanya baru tahu cerita sebenar. Lepas tu berubah jadi kepala singa lah, badan singa kepala manusia lah. Macam-macam video zaman dulu. Kita nak cerita zaman dulu tu punya hebatnya awal-awal medsos, ketika mana manusia baru nak berkenalan dengan elektronik. Wallahu ta'ala alam bisawab, tuan-tuan. Jadi itulah rentetan daripada hadis pada malam ini, iaitulah menjual agama kerana dunia, satu perbuatan yang terkutuk yang harus kita hindari dan perbetulkan niat kita. Mudah-mudahan kita mendapat keikhlasan dalam apa jua perkara yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, saya sedikit nak buat pembetulan pada ucapan ataupun tazkirah saya ataupun kuliah saya yang sebelum berkenaan dengan saf semayang di masjid Morocco, tuan-tuan. Iaitulah melengkungnya mereka ini ketika semayang tidak menghadap ke arah kiblat. Maka tuan-tuan ada kesilapan sikit, kerana perkara yang saya sebut itu sebenarnya memang saya dengar daripada dulu belajar di sana, tetapi pandangan ni adalah pandangan yang salah rupanya. Bila kami bincang balik, saya tanya balik sahabat-sahabat di sana tentang pandangan tersebut, mereka kata pandangan ni adalah pandangan khata', yang tidak sepatutnya digunakan. Jadi saya nak buat pembetulan secara terbuka balik. Tetapi hakikatnya memang mereka semayang, tuan-tuan buka search, memang mereka semayang ketika mana tarawih kita lihat ada lengkungan. Kalau kita di Malaysia ni kita kata tak sah dah. Mana boleh semayang tidak mengikut ke arah kiblat. Maka cerita sebenarnya pasal apa benda tu boleh berlaku adalah kerana perbezaan pandangan di antara qadim dan juga jadid. Pandangan orang lama dan juga pandangan orang baru. Kerana pandangan orang lama, mereka dahulunya ketika mana tak ada lagi teknologi, ketika mana tak boleh lagi nak menentukan falak, menentukan ketetapan kiblat secara tepat dengan teknologi yang kita ada sebelum sekarang ni, maka mereka meletakkan seperti mana firman Allah, iaitu wajhaka syatral masjidil haram, yang mana kita meletakkan kita mengemukakan pandangan kita arah kiblat adalah di sini. Contoh kita sembahyang ini, tuan-tuan kan, kita tahu pandangan kiblat kita belah sini. Kemudian bila kita keluar maka kita pun tahu kata kiblat belah sini. Jadi pandangan lama mereka bila meletakkan pandangan kiblat belah sini, maka mereka tetap belah ini. Tapi bila mai pandangan baru, diletakkan alat-alat yang mana meletakkan alat secara tepat di mana arah kiblat daripada kita nak sampai ke Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram, maka bila dapat tepat berubah sikit daripada mereka katakan di sini, maka tiba-tiba yang baru kata sengit sikit. That's why lah ada perbezaan di antara orang qadim dan juga orang jadid. Dan pernah kawan saya tanya tu guru dia ketika itulah, sebab kami mengaji lain tempat, maka dia tanya pasal apa isu ni boleh berlaku. Bila kami semayang ni ada kadang-kadang orang yang duduk satu saf, kita duduk semayang mana ni, dia boleh semayang macam ni, duduk satu saf tapi duduk sengit. Maka kata Syekh ketika tu, bagi kami tak ada masalah apa. Ini bukan isu yang besar untuk dibahaskan, dia kata. Pasal ini ada pandangan yang mana dulu dia menghadap belah sini. Pasal ini pandangan qadim. Tapi pandangan baru yang tepat bila dah bina masjid, dah ada orang panggil dah ada macam kita ni jabatan mufti lah, yang mana menetapkan arah kiblat, tetapi masih lagi ada orang lama yang berpegang kepada kiblat yang lama, kerana mereka rasa yang ni lebih tepat daripada pandangan yang meletakkan bahawa ini yang tepat. That's why lah bila semayang ada yang sengit, ada yang berada di betul-betul ke arah kiblat. Jadi itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi saya nak buat pembetulan baliklah berkenaan dengan perkara tersebut. Minta maaf banyak-banyak.
pasal keliru ketika itu duk perbahasan zaman ketika mana awal-awal mengaji dulu tuan-tuan. Jadi sebab tu saya minta video saya sebelum ni jangan dipublish kerana takut mendatangkan fitnah. Sebab saya nak buat pembetulan ni tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Baik, itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dan salah itu, yang baik itu datang daripada Allah, yang salah datang itu daripada kelemahan saya sendiri. Ampun maaf dipinta, ada kasar bahasa tu sasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.